Assalamualaikum, Yoshminna. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan yang baik, sentiasa dimurahkan rezeki dan diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey, hari ini kita nak borak pasal perjalanan Saitama sewaktu dalam Monster Association A dan pertemuan pertama di antara Saitama dengan Flashy Flash dekat bawah tanah sampailah diorang berjaya keluar ke permukaan. So, untuk dalam video kali ini merupakan sambungan apa yang telah berlaku selepas tamatnya pertarungan di antara Flashy Flash menentang dua monster ancaman naga iaitu Hellfire Flame dan juga Galwin. Jadi kepada sesiapa yang tertengok lagi kronologi pertarungan di antara mereka, korang boleh je layan video tu lepas habis video ni, okey? Dan aku boleh katakan journey di antara Saitama dengan Flashy Flash dekat bawah tanah ni memang masuk air gila. Dari awal sampailah habis, diorang berdua ni memang tak serius langsung tau. Lagi-lagi diorang juga akan ditemankan dengan satu monster iaitu Monster Manako. Jadi aku pun dah tak sabar nak borak pasal kronologi perjalanan mereka sewaktu dalam markas Monster Association. Tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Jadi kronologi ni bermula selepas dia tamatnya event pertarungan di antara Flashy Flash menentang Hellfire Flame dengan Galwin dan juga pertarungan di antara Champion menentang Phoenix Man. Yang mana selepas dia Saitama telah pun masuk ke dalam markas Monster Association berseorangan, waktu Saitama tengah jalan-jalan tu, secara tiba-tiba Saitama telah pun diserang oleh dua monster ancaman naga yang telah hidup semula atas sebab-sebab yang tertentu sewaktu dalam match di antara Champion menentang Phoenix Man iaitu Hellfire Flame dan juga Galwin. Betul. Hellfire Flame dan juga Galwin telah pun hidup semula. Tapi Saitama tak ada masalah langsung pun untuk mengelak dari serangan mereka berdua. Dan diorang pun terkejut lah. Diorang tak sangka gila Saitama boleh elak dari serangan mereka. Tapi last-last diorang berdua ambil keputusan untuk tak meneruskan pertarungan sebabnya diorang nak melarikan diri keluar dari markas Monster Association. Dan waktu diorang berdua terus pergi meninggalkan Saitama, Saitama pun cakap lah, kenapa diorang pervert tu main lari-lari dekat bawah tanah ni? Sebab rupanya waktu diorang berdua pergi serang Saitama tu, diorang berdua tengah bokeh tau. Diorang tak pakai apa-apa langsung pun waktu tu. Memang nampak bebet lah dekat situ. Memang nampak terjuntai je. Memang nampak pelik gila lah diorang berdua waktu tu. Sampai kan Saitama pun cakap, diorang berdua ni lucah betul. Sensor sikit ayat tu. So lepas dari itu pun Saitama sambung lagi perjalanan beliau. Dan tak lama lepas tu pun Saitama telah diserang pula oleh satu monster ancaman naga yang lain iaitu Overground Rover. Tapi Saitama tak anggap pun Overground Rover tu adalah seekor monster. Malah Saitama menganggap Overground Rover tu hanyalah seekor anjing yang besar gila. Sampaikan Saitama dia cakap, "Wush, biar betul ni. Besar gila anjing ni. Apalah yang tuan kau pergi suap kau makan." Dan waktu Overground Rover terus melancarkan satu serangan yang cukup padu ke arah Saitama, Saitama pun tak tunggu apalah. Dia terus melancarkan satu tumbukan yang cukup padu ke arah Overground Rover. Sambil itu Saitama suruh Overground untuk duduk. Dan apa yang paling mengejutkan, efek tumbukan yang telah dilancarkan oleh Saitama telah menghasilkan satu gegaran yang cukup luar biasa dekat bandar Z. Dan tak lama lepas tu pun ada satu lagi monster ancaman naga iaitu Nian terus cuba untuk mengambil kesempatan nak menyerang Saitama daripada belakang dengan dia terus mencakar kepala Saitama. Tapi macam biasalah, serangan yang telah dilakukan oleh Nian tu pun tak ada efek langsung dekat Saitama. Malah disebabkan Nian dah tahu Saitama mempunyai kekuatan yang cukup luar biasa, dia pun tak fikir panjang. Daripada dia mati kakak je untuk Monster Association, baik dia melarikan diri je kan. Disebabkan dia terlalu takut sangat untuk berhadapan dengan Saitama. Dan Saitama pun abaikan je monster tu melarikan diri. So selepas dia Saitama dah kena serang dengan beberapa monster ancaman naga, tak lama lepas tu pun barulah Saitama berhadapan dengan monster King Orochi. Tapi pasal pertarungan di antara Saitama menentang King Orochi ni aku tak akan borakkan lah untuk dalam video kali ni tau. Sebabnya sebelum ni pun aku dah pernah borak pasal kronologi pertarungan yang cukup epik di antara Saitama menentang King Orochi. Jadi kalau korang nak tahu apakah yang telah berlaku untuk dalam pertarungan tersebut dan nak tahu apakah gelagat Saitama yang tak boleh belah gila untuk dalam match tu, korang boleh je layan video tu lepas habis video ni, okey? So selepas dia Saitama telah pun berjaya untuk menewaskan King Orochi yang merupakan bos untuk Monster Association, tapi Saitama tak tahu pun yang sebenarnya King Orochi lah Monster King yang sebenar. Sebab dia rasa King Orochi ni macam monster-monster biasa je yang dia mudah je tewaskan. Tapi padahal tu lah merupakan bos untuk Monster Association kan. Dan Saitama pun sambunglah lagi perjalanan dia untuk mencari Monster King. Jadi waktu Saitama tengah jalan-jalan tu, sampailah dekat satu tempat tu, dia punya jalan memang banyak gila cabang lah. Memang banyak gila lorong. Memang pelik gila jalan dia. Tapi Saitama redah je. Dia apa kisah kan, asalkan dia dapat jumpa dengan monster-monster untuk dikalahkan. Dan tak lama lepas tu pun Saitama telah diserang lagi oleh seekor monster yang tak tahulah level apa. Dan Saitama dengan mudah je telah menewaskan monster tersebut dengan hanya satu tumbukan.
Jadi sampailah satu masa ni, akhirnya kita dapat tengok Flashy Flash yang sedang menyorok dekat satu lorong menantikan masa yang paling tepat untuk dia melakukan serangan terhadap Saitama, disebabkan Flashy Flash ingat Saitama tu adalah monster. So bila masanya dah pun tiba, Flashy Flash pun terus je bergerak dengan cukup pantas untuk menyerang Saitama dengan niat nak membunuh dalam beberapa saat je. Tapi secara mengejut, Saitama dengan mudah je telah mengelak dari serangan yang telah dilakukan oleh Flashy Flash. Dan Flashy Flash pun terkejutlah melihat Saitama mampu untuk mengelak dari serangan tersebut. Sambil tu Flashy Flash ada cakap dalam hati dia ni bukannya monster. Aku dah ingat dia ni bukan ke orang kanan untuk Demon Cyborg. Apa yang dia buat dekat sini? Dan apa yang lagi penting, dia berjaya untuk elak dari serangan aku ke tu hanyalah kebetulan semata je. Patutkah aku cuba lagi sekali? Kalau betul dia mampu untuk elak dari serangan aku, maksudnya dia mampu untuk membaca setiap pergerakan aku. Aku tak boleh biarkan benda ni berlaku. Tambahan, aku dapat rasakan satu aura yang cukup misteri dari dia. Aku punya naluri ada cakap dia bukannya orang yang biasa-biasa. Lalu Flashy Flash pun tak tunggu apalah. Dia pun cubalah untuk menyerang Saitama lagi menggunakan serangan Flashy Slash untuk dia mendapatkan kepastian. Tapi secara mengejut, Saitama dengan mudah je telah menahan serangan tersebut dengan hanya satu tangan je. Dan benda ni lagilah membuatkan Flashy Flash terkejut. Lalu lepas dari itu pun Saitama terus dia cakap, kau serang aku lagi, maksudnya kau ni adalah monster. Sambil tu kelihatan Saitama dah ready untuk menumbuk Flashy Flash. Tapi disebabkan Flashy Flash tahu yang Saitama dah nak mula menyerang, dia terus dia cakap dekat Saitama, tunggu, kau cuba tengok aku ni betul-betul, ada ke nampak aku ni macam monster? Dan Saitama pun jawab, kau ni nampak macam monster. So lepas dari itu pun Flashy Flash terus je memperkenalkan diri dia dekat Saitama. Dan Saitama pun tanyalah, habis tu kenapa tadi kau cuba untuk menyerang aku? Dan Flashy Flash pun balas, aku tak sengaja tadi. Lepas tu Saitama pun tanyalah, kenapa hero kelas S ada dekat bawah ni? Kau ada nak buat something ke pasal kekecohan yang berlaku dekat bawah ni? Dan Flashy Flash pun bagi tahulah dekat Saitama, kau tak tahu ke tempat ni adalah markas Monster Association? Kau buat apa dekat sini? Lebih baik kau keluar sekarang. Dan Saitama pun terkejut lah. Rupanya dari awal lagi Saitama pergi masuk kat bawah tanah, Saitama tak tahu pun rupanya tempat tu adalah markas Monster Association. Yang dia lakukan tadi tu, dia tak kisah apa pun, dia tak fikir apa pun. Dan Saitama pun cakap lagi, sebenarnya aku tinggal kat sini disebabkan kalau aku duduk dekat sini, aku tak kena bayar duit sewa rumah. Tapi Flashy Flash cakap dekat Saitama, kau ni sebenarnya bagus, tapi dengan level yang kau ada sekarang ni, 100% kau tak boleh nak hadap dengan pertarungan yang bakal berlaku dekat sini. So better kau keluar je sekarang. Tapi Saitama tak kisah langsung pun dengan apa yang telah dikatakan oleh Flashy Flash. Malah Saitama bertambah excited tau bila dengar Flashy Flash cakap pasal bos untuk Monster Association, iaitu King Orochi. Sebabnya Saitama dengar nama King Orochi tu macam nama seorang yang kuat. Padahal yang sebenarnya King Orochi ni hampir je dia dah kena bantai dah dengan Saitama tadi. Dan Saitama pun proceed je untuk ikut Flashy Flash. Pada awalnya Flashy Flash macam malas lah kan nak bawa Saitama ikut dengan dia. Dah lah hero kelas B je. Sambil tu Flashy Flash cakap dekat Saitama, aku bagi warning kat kau tau, aku tak ada plan langsung pun untuk lindung kau kalau ada apa-apa yang berlaku. So kalau lah tiba-tiba munculnya musuh yang cukup kuat, berkemungkinan kau akan terlibat dalam pertarungan tersebut. Dan mulai sekarang dah tak ada jaminan lagi untuk nyawa kau akan selamat. Dan Saitama okey je dengan apa yang telah dikatakan oleh Flashy Flash. Malah Flashy Flash merancang dia nak lari laju-laju tau supaya dapat tinggalkan Saitama jauh dekat belakang. Tapi yang sebaliknya pula yang berlaku, yang mana secara mengejut walaupun laju macam mana sekalipun Flashy Flash lari ke hadapan, Saitama dengan mudah je dapat follow kelajuan Flashy Flash. Dan apa yang kelakarnya dekat sini kan, waktu Saitama tengah follow dekat belakang Flashy Flash tu, diorang larilah bersama-sama. Rupanya diorang lari-lari tu pusing dekat satu tempat yang sama je, disebabkan diorang berdua dah sesat. Dan Flashy Flash pun tak tahu jalan yang sepatutnya diorang pergi. Level beban si Flashy Flash ni aku boleh cakap sama je level macam beban si Zoro tu. Punyalah buta jalan diorang ni, punyalah confident dia nak lead Saitama dekat depan. Rupanya dia sendiri pun dah sesat dan dia tak nak mengaku sebenarnya dia tengah sesat. Diorang lari masuk dekat lorong A, keluar dekat lorong C. Diorang masuk dekat lorong B pula, keluar dekat lorong A. Diorang berdua pun pusinglah dekat tempat yang sama je sampailah Abang Jamil mampus. Dan disebabkan diorang berdua pun dah petak tak tahu nak pergi ikut jalan yang mana dah, so Flashy Flash pun suruhlah Saitama diam tau. Banyak beletih lah Saitama ni, kau cuba diam jap, tak payah banyak cakap, teruskan je berlari sampailah diorang berjumpa dengan monster dan paksa monster tu tunjukkan jalan untuk pergi ke tempat King Orochi. Dan lepas dari itu pun diorang telah berjumpa dengan monster Manako. Jadi bila diorang dah berjumpa dengan monster Manako, start je dari sini memang macam-macam lah jadi. Yang mana diorang bertiga telah pun naik seakan satu troli dekat bawah tanah untuk diorang teruskan perjalanan. Tapi waktu ni kan Saitama memang
enjoy gila naik benda alah tu. Dia buat benda tu macam tengah naik roller coaster je. Dan dia tak sangka dekat bawah tanah rumah dia rupanya ada benda-benda yang macam ni. So Saitama pun cakap lah, kalau aku tahu semua benda ni ada je dekat bawah tanah rumah aku tak adalah bosan sangat sebelum-sebelum ni. Dan Flash pun suruhlah Saitama jangan main-main, teruskan fokus. Dan kalau Saitama terperangkap dekat tempat musuh ke apa, Flash akan tinggalkan je Saitama. Dan sampailah satu masa tu, kalau ikutkan ada dua jalan tau. Satu jalan yang mati, diorang jatuh ke gaung. Satu lagi jalan yang okey. Pada awalnya Monster Manako pun plan lah nak bunuh diorang semua dengan tukar jalan pergi ikut jalan mati. Tapi disebabkan bila dia tengok curam tu terlalu tinggi sangat, so dia pun ubah fikiran. Dan orang pun lalulah juga dekat satu tempat yang mana tempat ni monster-monster tengah kotak emas yang ada dekat bawah tanah. Jadi bila tentera-tentera monster tu nampak ada manusia lalu dekat sana, diorang pun terus jelah cuba untuk menyerang mereka semua. Tapi dengan cukup pantas, Saitama dan juga Flash terus je menghapuskan ke semua monster yang cuba untuk menyerang mereka. Malah Flash pun tambah terkejut tau, disebabkan Saitama mampu untuk menewaskan monster-monster tersebut. Lalu Saitama pun cakaplah dekat Flash, "Hey, kau ni boleh tahan laju juga kan?" Manakala Monster Manako pula, dia tengah takut tau, sebabnya Saitama dengan Flash ni memang cukup kuat. Dan tak lama lepas tu pun, secara tiba-tiba ada seekor monster ni telah pun menangkap Saitama dengan dia telah mencangkuk kain yang ada dekat belakang Saitama. So kiranya sekarang ni Saitama dah pun kena tinggal dekat belakang tau. Malah dalam masa yang sama pula, jalan yang sedang dituju oleh Flash dengan Monster Manako telah pun hancur di bahagian hadapan. Jadi Monster Manako pun dah mengucap lah waktu ni kan, dia ingatkan diorang semua akan mati dekat sini. Sambil tu diorang sedang dikejar oleh monster-monster. Tapi Flash pun tak tunggu apa, dia terus menuju untuk menghapuskan ke semua monster yang sedang mengejar mereka. Sambil tu Monster Manako sedang memeluk Flash. Dan lepas tu Flash telah pun menewaskan ke semua monster tersebut, kelihatan Saitama pun telah muncul kat sana. Sambil tu Saitama sedang membawa emas-emas yang dia ambil kat belakang tadi. Tapi Saitama bawa emas-emas tu dengan dia telah menggigit guni tersebut tau. So nak dijadikan cerita kat sini, disebabkan Saitama nak selamatkan Monster Manako daripada jatuh ke gaung. Yelah, Monster Manako ni kan penting untuk diorang kan, nak bawa diorang pergi ke tempat King Orochi. Tanpa sengaja Saitama pun lepaslah guni-guni emas tersebut dari gigitan dia, dan terus dia jatuh ke bawah. Jadi lepas dari itu Saitama pun morong gila lah. Yelah, daripada dia boleh jadi kaya raya, dia terus je hilang sekalinya. Dia memang frust gila lah, sebabnya dia terlepas emas-emas dia jatuh ke bawah. Memang rugi gila lah waktu ni Saitama. Memang muka Saitama melepek. Jadi sewaktu dalam perjalanan, Flash pun adalah cakap dekat Saitama, "Aku dah cakap dekat kau, jangan hilang fokus. Aku nampak kau ni bolehlah bertaruh sikit-sikit, tapi buat masa sekarang ni aku tetap menganggap kau dekat level 3. Kau ni terlalu terburu-buru sangat dan kau kekurangan skill. Kau hanya boleh di label sebagai level 1 kalau kau dah sampai ke tahap macam aku. Tapi tak apalah, kau jangan risau tau. Kau akan dapat tengok cara level 1 bertarung bila aku berhadapan dengan Monster King nanti. Tapi make sure kau janganlah kacau aku tau." Dan Saitama pun malas lah. "Tak apalah, kau tak payahlah susah-susah ke apa, sebab aku je yang akan handle Monster King tu." Dan disebabkan perjalanan diorang ni terlalu panjang sangat, Saitama pun naik boring lah kan. Dan disuruh Monster Manako untuk jadi tour guide diorang, tunjukkan apa yang ada dekat dalam Monster Association. Nak dipendekkan cerita dekat sini, disebabkan terlalu hebatnya impak pertarungan di antara Tatsumaki menentang Saiko, diorang bertiga pun terperangkaplah dekat bawah tanah. Malah apa yang lagi kelakarnya dekat sini, hanya Flash je yang terperangkap dekat bawah runtuhan. Hanya nampak muka dia je yang minta tolong dekat Saitama untuk alihkan ke semua batu yang ada dekat sana. Dan dekat sini kita dapat tengok, selain daripada menjadi tour guide, rupanya Monster Manako ada satu lagi function yang dia boleh buat untuk diorang berdua, iaitu dia boleh keluarkan lampu dari mata beliau. So Saitama pun suruhlah Monster Manako untuk suluhkan lampu supaya Saitama dapat keluarkan Flash. Tapi si Manako ni dia pergi cari pasal tau. Memang cari nahas betul, dengan dia pergi suluh lampu dia tu dekat kepala botak Saitama. Dan Saitama pun pergi cekik lah si Manako tu kan. Jadi selepas je Saitama telah pun berjaya untuk membebaskan Flash, secara tiba-tiba salah satu cube yang telah dicampak oleh Saitama cuba untuk berkomunikasi dengan mereka bertiga, yang mana cube tu terus je cakap ada 3 orang pelawat dalam masa yang sama. Benda ni bukannya biasa. So bila diorang terdengar ada satu suara yang telah pun muncul kat sana, diorang pun pelik lah kan, siapa pula yang cakap ni. Lalu cube tu pun cakap lagi, "Bagi aku tengok, adakah kau ni layak untuk menjadi vessel dan menerima kekuatan daripada aku. Letakkan tangan kau dekat atas cube ni dan buat permintaan. Kalau kau layak, kau akan menerima kekuatan tersebut. Tapi kalau kau tak layak, kau akan menerima balasannya." Dan tak lama lepas tu pun akhirnya telah munculnya hero kelas X ranking nombor 1, iaitu Blast dekat sana. Dan dia juga orang yang telah
telah bertanggungjawab untuk membawa Saitama, Flashy Flash dan juga Monster Manako untuk pergi ke permukaan. Dan itulah kronologi perjalanan Saitama bersama dengan Flashy Flash sewaktu dekat dalam markas Monster Association. InsyaAllah masih ada lagi beberapa pertarungan yang cukup menarik telah pun berlaku dekat sana. Antaranya pertarungan di antara Super Aloy Darkshine menentang Garo. Dan sebenarnya kali ikutkan aku dah buat satu kesilapan tau, yang mana rupanya sebenarnya ada satu lagi karakter yang telah pun menerima kekuatan daripada LNG. Kalau korang nak tahu siapakah satu lagi karakter yang telah menerima kekuatan daripada LNG, korang drop je komen nak dekat bawah, okey? Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ni. Aku harap penyampaian aku jelas dan korang semua enjoy. Teruskan support Faiz di studio untuk mendapatkan 250,000 subscribers dalam tahun ni. Aku nak minta maaf sangat kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat. Aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum, bye-bye.